lah. Rekod. Jadi yang kitab sama dengan saya, buka muka surat 20. Yang kitab tak sama dengan saya, buka bab at-taubah, bab taubat. Hari ini kita masuk hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh ini agak panjang. Dia ada cerita kisah lain. Tetapi kat hujung itu ada kaitan dengan bab taubat. Kalau bagaimanapun kita teruskan baca. Wa'an Zir ibn Hubaish qala ataitu Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffain faqala ma jaa'a bika ya Zir faqultu ibtigha'u al-'ilmi faqala innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil 'ilmi ridan bima yatlub. Ya Allah, moga-moga kita termasuk dalam ni. Kita baca dulu sikit makna dia. Daripada Zir bin Hubaish katanya, saya datang kepada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, saya bertanya tentang mengusap 2 buah kasut khuf. Kasut bot. Tahu tak apa ni? 2 buah kasut khuf. Tahu tak? Kita di Malaysia ni mungkin agak jarang praktis perkara ni. Aisyah Samad, bukan kasut bot. Khuffain. Khuf ni apa? Mudah fahamnya, khuf ni dia macam stokin tetapi diperbuat daripada kulit. Daripada kulit, ya. Kita di Malaysia ni tak pakai mana khuf ni. Tetapi orang yang duduk di negara yang ada 4 musim, orang yang duduk di negara-negara sejuk, mereka pakai khuf. Dia macam stokin tetapi diperbuat daripada kulit. Ya. Dan dia ada kaedahnya. Kita ambil wudu, tapi ada syarat-syarat lah. Khuf tadi tak bocor. Khuf tadi dibuat daripada kulit yang ialah yang ada syarat-syarat dia, mesti ambil air semayang dulu sebelum pakai. Jadi bila kita terkentut ataupun batal wudu, bila kita nak ambil air semayang balik, di bahagian kaki tu kita tak perlu tanggalkan khuf itu. Kita hanya sapu je di atas dan di bawah khuf ini. Ada hukum hakam khusus. Okey. Jadi hadis yang kita nak bincang petang ni, seorang sahabat yang bernama Zir bin Hubaish, dia pergi jumpa seorang sahabat lagi yang bernama Safwan ibn Asal. Lalu Zir ini berkata kepada Safwan, dia kata pada Safwan, kita baca. Zir cerita, saya datang kepada Safwan bertanya tentang mengusap 2 buah kasut khuf. Dia datang jumpa, nak belajar tentang hukum menyapu di atas khuf tadi. Lalu Safwan berkata, apa yang menyebabkan engkau datang ke sini, hai Zir? Saya menjawab, kerana ingin menuntut ilmu, purposely. Datang sebab nak tanya tentang sapu di atas khuf. Saya datang nak menuntut ilmu. Saya nak tanya ni, jelas tak penerangan saya tentang khuf tadi? Yang sedang menonton ni, faham tak yang saya terang tentang khuf? Biasa kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, kalau umrah Ramadan kadang kena musim sejuk, ramai yang pakai khuf ni. Ataupun mungkin ada yang di kita dalam ni yang pernah ikut suami ataupun dia bawa isteri berada di negara-negara yang sejuk yang guna khuf ini, mungkin ada pengalaman. Ya. Okey. Faham tak? Saya pernah tengok. Ya, jelas. Okey. Jadi Zir dia pergi jumpa Safwan. Dia nak bertanya tentang hadis Nabi yang berkait dengan sapu atas khuf. Maknanya dia pergi cari orang untuk semata-mata nak menuntut ilmu. Jadi bila dia jumpa Safwan, dia kata, aku datang ni nak tanya tentang sapu atas khuf. Safwan tanya, kamu datang ni untuk apa sebenarnya? Tujuan sebenar untuk apa? Lalu Zir kata,
Aku datang nak tanya tentang hadis berkenaan sapu di atas khuf. Tengok apa Safwan jawab. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dicarinya. Allahu Akbar. Dia dengar Rasulullah bagi tahu, siapa yang ada kitab, siapa yang ada pen, garis sikit kat sini. Nak garis kat mana? Garis dekat sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dicarinya. Cuba garis. Daripada perkataan apa? Sesungguhnya para malaikat, garis, menghamparkan sayapnya, garis, kepada orang yang menuntut ilmu, garis, kerana redha dengan apa yang dicarinya. Garis semua tu. Moga-moga kita termasuk dalam golongan ni petang ni. Amin. Tulislah sikit kat ruangan chat tu. Amin. Amin. Ya. Tak boleh nak tulis pun, jawab je amin. Moga-moga. Bila Safwan tanya Zir tadi, kau datang nak buat apa sebenarnya? Kata, aku datang semata-mata nak tanya tentang hadis yang kamu pernah dengar Rasulullah terangkan tentang sapu atas khuf. Lalu Safwan kata, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dicarinya. Safwan sebut ni pun sebab dia dengar Rasulullah yang beritahu. Alhamdulillah, ramai yang aminkan. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang diteduhi oleh bukaan sayap-sayap para malaikat. Sebab kita nak menuntut ilmu. Kita nak belajar insya-Allah. Okey, sambung. Saya berkata, Zir, sebenarnya saya sudah tergerak dalam hatiku akan mengusap di atas 2 buah khuf selepas buang air besar atau kecil. Maknanya selepas wuduk dia batal, dia nak ambil semayang balik, dia terlintas nak sapu atas khuf. Engkau adalah termasuk salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zir kata pada Safwan tadi, maka dari itu saya datang ini untuk menanyakan kepadamu. Tengok, dia nak ilmu yang solid. Dia ada dengar dah. Dia ada dengar, tapi oleh kerana kamu ni di kalangan sahabat yang kamu sendiri dengar Rasulullah sebut hal ni, aku datang nak cari kamu supaya aku dapat dengar sendiri dari mulut kamu apa yang kamu dengar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam ilmu hadis dia panggil sanad ali. Dia nak confirm lagi. Maka dari itu saya datang ini untuk menanyakan kepadamu, apakah engkau pernah mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan persoalan mengusap kasut khuf itu daripadanya? Azir tanya, Safwan, kamu pernah dengar ke Rasulullah ada sebut apa-apa tentang menyapu atas khuf? Safwan jawab, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita semua jikalau kita sedang dalam berpergian. Apa maksud berpergian? Berpergian. Musafir. Berdatangan, berpergian. Ya, musafir, Nasari, ya. Musafir. Jadi Safwan kata, ya Rasulullah suruh kita semua jika kita sedang dalam berpergian, tulis kat tepi tu, kita sedang bermusafir, supaya kita jangan melepaskan kasut khuf kita selama 3 hari dengan malamnya sekali, kecuali jikalau kita terkena janabah. Tetapi kalau hanya kerana membuang air besar atau air kecil atau kerana sehabis tidur, bolehlah, tidak perlu ditanggalkan. Ini cerita sapu atas khuf. Maknanya Rasulullah kata kalau travel selama 3 hari 3 malam, kita boleh pakai khuf tadi tanpa tanggalkannya. Habis maksudnya macam mana Ustaz? Maksudnya in between 3 hari 3 malam tu, kalau ada kita buang air besar, ataupun kita buang air kecil, ataupun kita terkentut, ataupun kita tertidur, dalam masa 3 hari 3 malam, kalau kita musafir, maka diharuskan ambil masa kita nak ambil wuduk, tak payah tanggalkan khuf tadi. Sapu je kaedah dia tu. Sapu kat atas bawah dia tu. Okey. Ini kalau
orang bermusafir dan sekiranya melibatkan kentut, buang air besar, buang air kecil. Tetapi sekiranya berjanabah bersama bersetubuh suami isteri, nak mandi wajib, maka kena tanggalkan khuf tadi. Selama 3 hari dan malam, kecuali jikalau kita terkena janabah. Tetapi kalau hanya kerana membuang air besar atau kecil atau kerana sehabis tidur, bolehlah, tidak perlu ditanggalkan 2 khuf tadi. Saya berkata lagi, Zir, dia kata lagi, Aisyah Samad tanya, khuf itu susah nak tanggal ke? Tak, bukan sebab susah senang nak tanggal, sebab sejuk. Sejuk. Khuf itu biasanya kalau yang sekarang ni ada zip lagi kat tepi. Dia macam stokin tapi fully dibuat daripada kulit dan air tak tembus ke dalam. Kalau yang zaman sekarang ni senang, ada zip lagi kat tepi tu. Jadi bukan sebab susah senang nak tanggalkan, tetapi sebab sejuk. Jadi Islam memudahkan. Jadi oleh kerana sejuk sangat dan kamu pula musafir travel ataupun kamu bermusafir susah nak tanggalkan, maka sapu atas khuf tadi dalam masa 3 hari 3 malam. Kalau orang tu bermukim, dia duduk di rumah dia tapi kena musim sejuk sangat, jadi itu sehari semalam sahaja. Kecualilah kalau dia terketuk, buang air besar, tertidur. Tapi kalau bersetubuh sama suami isteri, dia kena buka khuf untuk mandi wajib. Saya berkata lagi, saya tanya lagi, apakah engkau pernah mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut persoalan cinta, persoalan kasih sayang? Dia menjawab, ya pernah. Pada satu ketika kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zir tanya Safwan, selain pada bab sapu atas khuf, ada tak kamu dengar tentang cinta, tentang kasih sayang? Yang ada tak Rasulullah sebut tentang kasih sayang? Lalu Safwan kata, ya pernah. Satu hari ketika bermusafir, tiba-tiba ada seorang Arab Badui memanggil baginda dengan suara lantang. Katanya, "Hei Muhammad." Arab Badui ni siapa? Siapa tahu? Bila disebut Arab Badui, siapa dia Arab Badui kalau zaman Nabi? Maksud saya, image-nya macam mana, background macam mana bila sebut Arab Badui. Jadi Safwan cerita, ketika Rasulullah musafir, terserempak dengan seorang Arab Badui. Lalu Badui ni panggil, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Dengan suara yang tinggi pula. Badui maksudnya apa? Badui ni kulit hitam dan kasar. Lebih tepat lagi, Badui ni orang-orang padang pasir yang nomad, yang hidupnya dalam kemah, bela unta, bela kambing, duduk pada pasir. Jadi sifat mereka kasar. Ada Badui yang memeluk Islam, tapi kasar bahasanya, cara interaksi. Tapi dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil, "Ya Muhammad, hei Muhammad." Macam mana kita hari ni? Kalau panggil sebut nama je. Tak sebut Datuk Seri, Tan Seri, Datin, Datuk, tak sebut depan, sebut nama je. Macam mana kita rasa, macam mana? Saya pun minta maaf lah kalau saya baca komen-komen dalam ni, saya baca berdasarkan nama yang save di ruangan chat. Kalau ada Datuk, Datin, Datin Seri, Tan Seri, saya hanya baca nama yang tertulis. Saya minta maaf kalau tak sebut tu. Tetapi Badui ni memang dia pergi depan Rasulullah. Dipanggil, "Ya Muhammad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan suara yang selantang suaranya pula. "Mari kemari, saudara. Mari." Saya berkata pada orang Arab tadi, "Celaka engkau ni. Perlahankanlah suaramu sebab engkau ini berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku dilarang bersuara keras di hadapan Rasulullah." Safwan kata, kasar bahasa Badui tu, tapi Rasulullah tenang je. Panggil, "Ya Muhammad." Dia tak panggil, "Ya Rasulullah." Macam saya kata tadi lah, dia tak sebut bahawa Datuk, Datin, Tan Sri, Datin Sri. Tapi Rasulullah tak kisah. Inilah tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, ni Rasulullah memahami. Ni orang Badui. Memang bahasa dia kasar.
Tak sebut pangkat-pangkat kat depan. Dia panggil, "Hey Muhammad" je. "Ya Muhammad." Lalu Rasulullah jawab, "Ha ya." Lalu Badui itu bila dia datang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar dia cakap apa? "Demi Allah, saya tidak akan memperlahankan suaraku. Aku tak akan slow suara. Ni suara aku macam ni, aku nak cakap macam ni." Oh. Kemudian ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang tanya soalan. Sebab itulah para sahabat kalau apa-apa majlis bersama Rasulullah, kalau ada badui yang datang, para sahabat gembira. Sebab para sahabat tahu badui ni suka tanya soalan. Tak kisah. Dia tak tahu dia tanya. Jadi bila dia tanya, para sahabat yang hadir itulah yang untung. Sebab dapat dengar penjelasan Rasulullah. Kadang-kadang soalan yang tak logik pun dia tanya juga. Ini badui. Jadi dia pun tanya Rasulullah. Dia tanya apa? Demi Allah. Dia kata apa? Bagaimana seseorang mencintai sesuatu golongan tetapi ia tidak dapat menyamai mereka dalam hal perbuatannya serta cara mencari kesempurnaan kehidupan dunia dan akhiratnya. Badui itu tanya soalan pada Rasulullah. Tengok Badui tanya apa? Badui tanya, "Muhammad, macam mana seseorang yang dia sayang kepada seseorang, yang orang yang dia sayang ni bagus, baik, hebat, soleh, tapi dia sendiri tak mampu nak menyamai orang yang dia sayang tu." Faham tak soalan ni? Apa soalan Badui? Bagaimana, ataupun kalau kita biasa ayat kita apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Badui ni dia tanya, Rasulullah, bagaimana sekiranya ada seseorang dia menyayangi seseorang yang lain, orang tu baik sangat, hebat sangat, tapi dia yang menyayangi orang tu, dia tak mampu nak jadi macam orang tu. Macam mana wahai Rasulullah? Sebenarnya Badui ni dia sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sayang pada Abu Bakar, pada Umar. Tetapi dia sendiri tahu bahawa dia tidak mampu nak menyamai Rasulullah. Dia tak mampu nak menyamai Abu Bakar. Bukan Aisyah tanya, macam tak sama taraf. Tak. Bukan masalah taraf tak taraf. Dia sebenarnya Badui ni dia sayang pada Rasulullah. Tetapi dia tak mampu nak buat sebagaimana Rasulullah buat. Dia tak mampu nak solat sunat banyak, nak qiyam banyak. Tapi dia memang sayang pada Rasulullah. Macam kita hari ni lah. Kita sayang kat tok guru ni. Kita sayang kat ulama ni. Kita pun tanya, saya sayang kat tok guru ni tapi saya tak mampulah nak jadi macam tok guru ni. Tahajud tak tinggal, baca Quran selalu. Kan? Macam mana hukumnya? Macam mana? Lalu Rasulullah jawab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang itu dapat menyertai orang yang dicintainya esok pada hari kiamat. Okey, yang ni pun kena garis. Cuba garis. Seseorang itu dapat menyertai. Dekat perkataan dapat menyertai, tulis kat tepi dia bersama. Jumpa tak? Sekali lagi sila garis perkataan seseorang itu dapat menyertai orang yang dicintai olehnya esok pada hari kiamat. Garis itu semua, ayat tu semua garis. Dapat menyertai itu tulis sikit kat tepi dia. Akan bersama. Jadi tulis garis dulu, seseorang itu dapat menyertai orang yang dicintai olehnya esok pada hari kiamat. Ataupun seseorang itu akan bersama orang yang dicintai olehnya esok pada hari kiamat. Cuba tulis sikit di ruangan chat. Panjang sikit tak apa. Tapi poin ini sangat-sangat penting. Saya nak terang lepas ni. Tapi kena faham ayat ni. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat nanti. Cuba tulis. Cuba tulis di ruangan chat. Saya nak baca. Seseorang itu
bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat nanti. Jadi ini jawapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Badui tadi. Terima kasih Aisyah. Ustaz baca jap. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai pada hari kiamat nanti. Ros Aniza Amran. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat nanti. Hamidah Muhammad Faris. Faris apa khabar? Sihat Okey. Norizah Abdul Hamid. Ayah tak ada ke hari ni Faris? Biasa ayah ada kat belakang nampak. Ratnasari, Haslina, Noriza, Azura, iPad Pro. Ya. Seseorang bersama orang yang dicintai di hari akhir kiamat nanti. Normawati, ya. Normah Baci. Ada tak di kalangan kita yang ada ahli keluarga kita ataupun ada cucu ke, anak ke yang insan-insan istimewa? Ada tak? Maksud saya insan istimewa ni dia tidak sempurna akalnya. Mana sindrom Down ataupun ada penyakit-penyakit teruk. Ialah maknanya dia OKU yang peringkatnya kita kata tidak mukallaf. Maknanya dia ni sampai pendidikan, sampai peringkat tak wajib solat. Okey. Aisyah Samad, saya guru pendidikan khas. Pendidikan khas ni maksud yang kalau buta pekak itu okey lagi, ada ya macam cerebral palsy ni. CP, ya Allah. Anak ke Puan Haslina? Puan Haslina Umar yang CP ni, cerebral palsy ni. Anak ke? Abang ipar. Okey, ini kita nak ambil contoh. Ada insan-insan sebegini yang maknanya dia ni kita tahu, kita faham bahawa dia ni masuk kategori tidak mukallaf dah. Tak mukallaf. Okey. Contoh cerebral palsy tadi, ada penyakit-penyakit yang lahir dari kecil, sindrom Down syndrome, ataupun ialah ada penyakit yang kita katakan anak ini adalah anak syurga. Okey. Kita kata anak ini adalah anak syurga. Ustaz, dah dia tak sembahyang, tak puasa, ya sebab dia tidak mukallaf. Tidak ada akal, tidak ada kesihatan. Dia tidak masuk dalam kategori mukallaf. Bila dia bukan mukallaf, maknanya kita selalu sebut anak cerebral palsy ni, payah sebut CP lah. Mereka ini tidak mukallaf. Okey. Dan kita sebut bahawa mereka ini adalah anak syurga. Okey. Sekarang cuba baca hadis Nabi tadi yang kita tulis ramai-ramai tadi. Seseorang bersama dengan orang yang kita sayang di hari akhirat nanti. Okey. Kalau kita sayang kepada anak istimewa ini anak syurga. Kalau kita sayang pada dia, moga-moga menjadi penyebab berdasarkan hadis ini kita akan bersama dengan orang yang kita sayang di hari akhirat nanti. Oleh kerana anak-anak OKU ini yang tidak mukallaf ini mereka adalah anak syurga, kita sayang kat dia, Rasulullah kata kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang di hari akhirat. Jadi anak-anak ini ke syurga. Allahu Akbar. Moga-moga dengan sebab kita sayang pada dia, menjadi asbab kita juga ke syurga. Faham tak poin ni? Kadang-kadang, minta maaf saya cakap, ada mak ayah, Allah Ta'ala uji dengan anak yang sebegini. Kita dari segi kita berdoa, moga-moga Allah tidak uji kita dengan perkara yang kita tak mampu nak pikul. Ya Allah, janganlah uji kami dengan ujian yang kami tak mampu nak pikul. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Tapi ada orang yang diuji. Ada anak-anak saya ada terlibat dengan program 2 malam lepas interview seorang ibu yang dia pegang anak dia, dia dukung anak dia macam baby.
Rupa-rupa anak ni umurnya 15 tahun dah anak. Lahir pramatang, 2 tahun ulang alik masuk wad, sampai sekarang tak boleh bercakap, tak boleh melihat. Anak tu makan pun ikut perut je tebuk, kena ada susu khusus, tetapi si ibu ini terus istiqamah jaga anak ni. Anak tak boleh bercakap, tak faham, tak apa, dan kita sebut bahawa anak ini adalah anak syurga. Bila sebut anak syurga, dia dalam syurga di hari akhirat nanti. Susah nak jaga ustaz, susah nak jaga, nak bergerak susah, duit habis banyak. Kalau kita sayang kepada anak syurga ini, baca hadis kita petang ni. Rasulullah kata, di hari akhirat nanti, kamu akan bersama dengan insan yang kamu sayang. Allahu Akbar. Sayangilah insan-insan sebegini. Yang tapi siapa tadi cikgu? Siapa tadi yang sekolah yang mengajar di guru pendidikan khas Aisyah Samad. Allah sayangilah mereka ini. Sayangilah insan-insan ini. Moga-moga mereka ini anak-anak syurga. Kita sayang mereka, kita bersama mereka di hari akhirat nanti. Kalau ada di kalangan anak cucu kita, jangan pandang hina pada dia. Ini mungkin menjadi tiket kita ke syurga bila kita menyayanginya. Okey. Jelas Okey, jadi sambung lagi. Sambung apa lalu Badui tadi cakap macam mana kita sayang pada seseorang tapi kita tak mampu nak jadi macam dia. Masuk ya Badui ni, aku sayang pada Rasulullah, aku sayang pada Abu Bakar, tapi aku tak mampu nak jadi macam Rasulullah, aku tak mampu nak jadi macam Abu Bakar. Macam kita hari ni lah, kita sayang kat tok guru ni, tok guru ni, tok syekh ni, tapi kita tak mampu nak jadi macam dia. Lalu Rasulullah pun jawab, di hari akhirat nanti kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Sebab itulah kita yang masih hidup ni, sayangilah para ulama, sayangilah tok-tok guru kita, sayangilah orang-orang yang saleh. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia sayang di hari akhirat nanti. Sambung. Tidak henti-hentinya beliau mengkhabarkan apa sahaja kepada kami. Safwan bin Asal, dia cerita kepada Zir tadi, khabar, sehingga dia tak henti-henti dia beri, aku dengar Rasulullah sebut ni, aku dengar hadis ni, aku dengar hadis ni. Safwan terus riwayatkannya kepada Zir yang semangat datang sebab nak menuntut ilmu tadi. Dia pun cerita. Tidak henti-henti beliau mengkhabarkan apa sahaja kepada kami, sehingga akhirnya menyebut bahawa di arah barat itu ada sebuah pintu yang sepanjang perjalanan itu 40 atau 70 tahun. Maknanya nak cerita tentang pintu taubat. Cerita tentang pintu taubat. Salah seorang, mana pintu taubat terlalu luas. Pintu taubat, perjalanan nak dari ujung pintu ni ke ujung pintu ni mengambil masa 40 tahun, mengambil masa 70 tahun. Ada dua riwayat. Salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Sufyan, mengatakan dari arah Syam pintu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak hari dia menciptakan semua langit dan bumi, sentiasa terbuka untuk taubat, tidak pernah ditutup sehingga terbitlah matahari padanya. Ini kaitan dengan bab taubat. Sebab tu Imam Nawawi bawa hadis ni. Cerita bab khuf, cerita bab Badui tadi banyak, tetapi poinnya kat hujung ni, kat last ini, cerita ada satu pintu, iaitulah pintu taubat yang begitu luas, yang terbuka, siapa-siapa boleh masuk, berapa ramai orang nak bertaubat pun boleh. Dia akan terus terbuka dan dia tertutup bila? Ketika matahari naik dari sebelah barat. Kat sini poin yang ada kaitan dengan bab kita tengah petang ni. Wallahu a'lam. Selesai hadis yang ke-7. Sebelum saya masuk hadis yang ke-8. Dan hadis yang ke-8 ini sangat menarik sebenarnya. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Nak tanya tentang khuf, stokin tebal.
Biasanya kalau dalam mazhab Syafi'i antara syaratnya diletakkan syarat dibuat daripada kulit yang air tak celuh nak masuk. Tapi ada juga mazhab yang membolehkan di atas token tebal ni, syawrab dipanggil, dia kiaskan khuf tadi. Tapi kita syarat khuf ini dibuat dari kulit yang air tak tembus masuk, tak boleh masuk. Maknanya kalau basah kat luar, kaki takkan basah di dalam. Cuma hadis ni hadis yang panjang, poin utama adalah yang hujung ni sekali. Apabila Zir beritahu, Safwan ini terus riwayatkan hadis-hadis sehingga last sekali Safwan cerita tentang satu pintu yang luasnya perjalanan dari hujung ke hujung 40 tahun ataupun 70 tahun. Pintu ini terbuka luas. Kasut kulit tak boleh lah. Kita kata khuf tadi. Khuf dipakai di kaki, kemudian pakai dalam kasut. Khuf dipakai di kaki macam stoken, kemudian pakai dalam kasut. Dia bukan kasut. Kita baca hadis yang seterusnya, hadis yang ke-8. Rahimah Abdullah, Ustaz, sebenarnya apa kaitan cerita dua yang terdahulu dengan pintu taubat? Bagus soalan ni. Gini, dalam ilmu hadis ini panjang. Zir ni dia cerita, dia pergi jumpa Safwan, dia nak pergi belajar tentang sapu atas khuf. Kemudian dalam belajar sapu atas khuf ini, ada juga badui datang. Badui tanya soalan pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ada jawab. Kemudian Safwan yang Zir pergi tanya tadi, dia bagi ilmu lagi pada Zir. Aku pernah dengar Rasulullah sebut tentang ni. Rasulullah sebut tentang ni. Panjang lagi. Rasulullah sebut tentang ni. Dan yang terakhir, Rasulullah sebut tentang satu pintu taubat yang terbuka luas. Siapa-siapa boleh masuk. Ia akan terbuka kecuali sehingga matahari naik dari sebelah barat, pintu taubat akan tertutup. Okey, hadisnya panjang. Okey, ini riwayat hadis. Hadis panjang. Imam An-Nawawi nak karang kitab kita ni, bila Imam Nawawi nak karang, okey sekarang ni kita nak bincang bab taubat. Bab taubat. Kita akan ambil sebab salah satu perkara penting dalam bab taubat, kita boleh bertaubat sehingga selagi mana matahari tak naik dari sebelah barat. Jadi Imam Nawawi pun ambil hadis yang panjang ini, dia kata ada kat ujung ni cerita sikit bab taubat ni. Jadi dia ambil bab sapu atas khuf, bab badui tanya tadi tak ada kaitan dengan bab taubat, tapi yang kat hujung ni. Zir kata Safwan banyak ajar kami, ajar sehinggalah yang dia sebut yang terakhir tentang pintu taubat. Okey. Syaratnya kena di tempat sejuk saja kan Ustaz? Tidak semestinya. Kita boleh je pakai khuf. Tapi biasa orang pakai kan tempat sejuk lah. Khuf ni saja-saja nak pakai. Buat apa? Kaki kita pun tak selesa. Dan adanya benda-benda ni kalau kat Mekah, Madinah ada, orang pergi Pakistan ada. Topik utama kita bab taubat. Yang berkait dengan hadis ni yang bawah sekali yang kat ujung tu. Ya, okey, Puan Rahimah jelas. Okey. Kita masuk hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. Ada kitab semua? Ya. Semua ada kitab? Ada. Alhamdulillah. Ada kitab. Okey. Kita sambung hadis yang ke-8 . Hadis yang ke-8 ini menarik dan ada banyak pengajaran di dalam hadis yang ke-8 ini. Wa an Abi Sa'ad bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala. Okey. Baca dululah, kita baca dulu. Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Gini, saya akan terjemah direct dulu dari nas yang bahasa Arab ni. Nanti kita cuba baca satu-satu dari kitab kita ni. Ataupun saya baca dulu bahasa Arab ni.
Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'ah thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla bukan fadulla Fazul dulla. ala. Ha. Fazul ala. Bukan bukan fazulla, bukan. Tak ada za tu dal. Oh, dah. Dal. Fadulla. Jumpa tak? Jumpa. Kalau buku ni di huruf zal kan? Ya. Fazulla. Bukan fazulla, fadulla. Dal juga. Dal. Okey. Okey. Cantik kalau boleh jumpa macam ni, boleh baiki, bagus. Ya. Fadulla ala rajulin. Saya pun dia khata' matba'ah. Fadulla bukan zudu, fadulla. Okey. Ala rajulin alimin faqala innahu qatala 100 nafsin fahal lahu min taubah faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bain at-taubah انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم فاعبد الله. Nampak dah tu dia fa'budu tu kan? Kan? Ya. Fa'budil bukan fa'budu, fa'budillah. Fa'budillah. Dia dah tu Bari mati. bawah. Bari mati, tapi sebab kita sambung fa'budillah. Tu buat tanda mati tak bari mati tak Tulis bari bawah senang. Oh, bari bawah. Baik. Tulis bari bawah. Dia sebenarnya mati, tapi bila kita nak baca sambungan fa'budillah. Betul. Liquid lah titik dia. Fadullah tadi betul. Liquid titik fadullah. Buku saya Madiyah Rudal betul. Norizah buku saya Fadullah betul. Maziyah Yusuf. Fa'budillah. Dia ada kat depan. Betul. Jadi fa'budillah. Bukan fa'budu. Wala tarji' ila ardika فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما. Ni hakama. Patutnya hakaman. Hakaman. Tambahkan betul lagi tanda. Tanwin. Hakaman, Ustaz. Ya, faj'aluhu bainahum ay hakaman. Faqala qisu ma bainal ardain فإلى أيتهما فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى أرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنادى بصدره نحوها. Ini kisah yang menarik dan sebenarnya satu kisah yang masyhur. Pernah dengar tak cerita yang bunuh 99 orang kemudian bunuh 100? Pernah dengar tak kisah ini? Pernah. Okay. Pernah dengar, Ustaz? Pernah dengar. Jadi sekarang petang ni boleh dengar sekali lagi? Boleh. Nak dengar? Nak. Tak payah dah lah. Kita lompat je lah.
Tak apa. Okey. Nak lompat. Tak jangan lupa Ustaz. Kita tak payahlah melompat-lompat gitu Dia orang politik je lah melompat. Kita tak payah lompat. Jadi jadi okey, sekarang ni jangan tengok kitab lagi. Jangan tengok lagi. Tengok saya dulu. Okey, sekejap lagi kita baca kitab. Tapi saya boleh faham. Gini cerita ni. Yang pertamanya, ingat tak saya sebut dulu bahawa dalam kitab Riyadhus Salihin boleh dikatakan setiap bab akan ada apa? Cerita, akan ada kisah. Ini metodologi Imam Nawawi dalam kitab kita. Itu. Yang kedua, di antara metodologi pendidikan Rasulullah ialah baginda bercerita. Imam Nawawi pilih dalam kitab dia pula. Okey, dua. Yang ketiga, Rasulullah sendiri duduk dengan para sahabat. Rasulullah bercerita kepada para sahabat tentang perkara dulu yang dah berlaku. Once upon a time, dulu. Sebelum ni dah berlaku dah. Rasulullah pun ceritalah pada para sahabat. Ni ibu-ibu, nenek-nenek, ayah-ayah boleh cerita ke anak-anak dia. Boleh cerita. Kisah ni bagus. Banyak mesej. Rasulullah cerita pada para sahabat. Maknanya kisah yang kita nak bincang ni bukan berlaku zaman Rasulullah. Berlaku zaman dulu. Once upon a time. Maksud kana fi man kana qablakum. Ini maksudnya once upon a time. Dulu pernah berlaku ada seorang pemuda. Dia ni buat dosa, buat maksiat. Bahkan dia telah bunuh orang. 99 orang. 99 orang dia dah bunuh. Besarnya dosa. Yang hadir dalam kuliah petang ni, ada tak yang biasa bunuh orang? Berapa orang dah bunuh? Bunuh nyamuk, Ustaz. Bunuh nyamuk. Ganah jugalah mana bunuh. Dia bunuh 99 orang. Tadi besarnya dosa dia. Tetapi tiba-tiba ada terlintas di hatinya ingin bertaubat. Dia rasa nak bertaubat. Bila dia rasa nak bertaubat, lelaki ni pun dia nak taubat, nak buat macam mana? Dia pun kat kampung dia ni pergi cari. Dia nampak seorang tok lebay. Ingat saya guna perkataan tok lebay. Apa maksud Pak Lebay? Pak Lebay ni maksudnya dia ni seorang yang kuat ibadat. Semayang, duduk, solat, zikir, solat, zikir. Nampak dia ni orang lebay. Okey, tapi sebenarnya dia ni kuat ibadat. Dia bukan orang alim. Dia tak ada ilmu. Tapi dia ni zikir, semayang. Majlis ilmu dia tak minat nak hadir. Orang buat kuliah dia sibuk semayang sunat. Orang buat kuliah dia sibuk duduk zikir seorang-seorang kat belakang masjid. Orang buat majlis ilmu dia tidak hadir. Tapi dia hanya kuat ibadah. Lalu pemuda yang dah bunuh 99 nyawa tadi, dia tak tahu. Dia nampak macam baik Pak Lebay ni, dia pun pergi jumpa lah. Dia kata, Pak Cik, saya ni banyak sangat dah dosa saya buat. Banyak dosa. Termasuk bunuh orang, Pak Cik. Saya dah bunuh 99 orang. Saya rasa nak bertaubat lah, Pak Cik. Saya rasa nak bertaubat. Apa yang saya harus buat? Macam mana saya nak buat? Boleh ke tidak lagi saya ni nak bertaubat? Nak buat macam mana? Pak Cik tu kata, hai, banyaknya dosa kamu. Masuk neraka dah. Tak boleh nak taubat ni, banyak sangat dosa kamu. Hai, nak taubat macam mana? Tengok. Orang yang banyak ibadah tapi ilmu tak ada. Lalu dia menjawab bukan berdasarkan ilmu. Dia tak jawab guna ilmu. Dia kata tak boleh dah, dosa ni banyak sangat, masuk neraka lah kamu. Lalu pemuda tadi, alang-alang 99 dah, dia cukupkan 100. Dia pun bunuh pakcik ni. Dia bunuh pakcik ni. Ini ada poin penting. Poinnya ialah, ada orang yang nak bertaubat, sungguh dah nak bertaubat, tiba-tiba buat balik dosa tu. Boleh ke lagi nak bertaubat? Ini poin juga nanti kita bincang sekejap lagi. Jadi, pemuda ni, dia bunuh 100 orang, cukupkan 100. Tapi, oleh kerana dia ni ada kekuatan, dia rasa nak bertaubat, nak berubah. Mungkin dia ada ikut kuliah-kuliah online kat mana-mana grup Zoom kot. Jadi,
Dia ni ada rasa nak bertaubat. Apabila aku nak hidup macam ni, kena maki hamun di orang, bunuh orang, ni 100 orang dah bunuh. Tapi kekuatan nak baiki diri itu, nak berubah itu kuat dalam jiwa dia. Lalu dia cari lagi orang. Dia pergi cari lagi siapa yang boleh bimbing aku ni. Siapa boleh bimbing aku? Lalu dia jumpa seorang alim. Tok Guru. Yang pertama tadi dia jumpa siapa? Tok Lebay. Tok Lebay yang kuat ibadat tapi ilmu tak ada. Yang ni dia pergi jumpa Tok Guru. Bila dia jumpa Tok Guru ni, dia bagi tahu, Tok Guru, saya dah bunuh orang. Saya dah bunuh 100 orang ni. Tapi saya rasa nak bertaubat, Tok Guru. Boleh ke? Ada harapan lagi ke saya nak bertaubat? Tok Guru ni tanya balik pada dia. Siapa yang boleh menghalang taubatmu? Boleh sangat kamu nak bertaubat. Cuma kamu pergi ke tempat ni. Jangan stay, jangan duduk sini sekarang. Jangan duduk kat kampung kamu ni. Kamu pergi ke satu negeri, ke lokasi ni. Di situ orang baik-baik ramai. Kawan-kawan kamu yang lara pun dah tak ada. Kamu pergi situ, orang-orang baik kat situ. Kamu nak bertaubat, kamu join dia orang. Kamu duduk bersama, kamu beribadatlah pada orang bersama dengan orang-orang ni. Orang-orang baik di sini. Okey, kawan-kawan kamu yang lama tinggalkan mereka, pindah. Tengok jawapan orang alim macam mana. Orang alim bukan saja dia memberi harapan bahawa taubat masih boleh, dia juga memberi guide, bagi tips. Yang pertama dia bagi harapan, taubat masih boleh. Yang kedua, dia bagi tahu cara pula. Ini bagus. Dia bagi tahu cara. Lalu lelaki ni pun siap-siapkan barang dia. Dia pun terus bergerak menuju ke negeri yang diberitahu oleh orang alim tadi. Negeri tempat yang nak bertaubat. Maknanya apa? Dia take action. Dia siap-siapkan barang, dia terus bergerak menuju ke negeri tersebut. Dalam perjalanan, apa berlaku? Dalam perjalanan apa yang berlaku? Dia meninggal. Dalam perjalanan dia meninggal. Ya betul, Puan Nordalillah Helmi. Dalam perjalanan dia meninggal. Bila pemuda ini meninggal, tak sampai lagi tempat negeri yang dia nak taubat tu. Meninggal tengah jalan. Pada ketika itu datanglah malaikat azab untuk ambil rohnya untuk diazab. Bila malaikat azab sampai, datang pula malaikat rahmat syurga nak ambil dia, nak bawa ke syurga. Lalu dua-dua malaikat ni bincang. Malaikat azab kata dia baru nak bertaubat. Dia tak buat apa-apa lagi. Dia baru nak bertaubat. Dia tak buat apa-apa. Tak sampai pun lagi tempat tu, baru on the way. Kata malaikat azab. Dia ni layak diazab. Kata malaikat syurga. Kata malaikat rahmat. Malaikat rahmat kata, ya, dia dah take action. Dia dah bertindak untuk bertaubat itu. Dia dah bergerak menuju. Dia niat dan dia dah buat. Tapi meninggal dalam perjalanan. Dia sepatutnya dibawa ke syurga. Jadi dua-dua malaikat ni bincang. Nak bawa ke syurga ke neraka? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat yang ketiga dalam rupa manusia. Dalam bentuk manusia. Ini satu kemuliaan dari Allah kepada manusia. Malaikat ketiga ni jadi pengadil, referee. So malaikat ketiga ni cakap apa? Bawa ke syurga ke neraka? Macam mana? Siapa tahu? Ke syurga. Ke syurga. Sebab perjalanan dah lebih pada syurga. Hampir ke syurga. Terus bawa ke syurga ke? Ukur dia punya perjalanan. Sebab telah ada niat. Dia punya perjalanan ni ukur jarak jauh je. Yang mana lebih dekat. Malaikat ketiga ni cakap kepada kedua-dua malaikat ini. Malaikat ketiga cakap apa? Sila ukur jarak. Dari tempat meninggal ini, mana lebih dekat? Dekat dengan kampung asal tempat dosa atau dekat dengan tempat nak bertaubat ni? Sila ukur. Lalu kedua-dua malaikat ini ukur jarak.
Dari sini ke tempat yang dituju, dari sini ke kampung asal. Pada ketika itu Allah berfirman. Allah memerintahkan bumi dari tempat asal supaya panjang sikit. Jauh. 1 jengkal panjang. Daripada tempat meninggal ke negeri yang nak dituju, dekatkan sikit. 1 jengkal. Ada riwayat menyebut 1 hasta lebih dekat. Lalu bila diukur, didapati tempat yang nak dituju lebih dekat. Bezanya sekar je nak pandang jarak ni. Lebih jauh sekar. Lalu rohnya dibawa ke syurga oleh malaikat rahmat. Ya Allah. Ya Allah. Kita baca dulu terjemahan sekejap. Kita baca dulu, nanti kita elaborate. Dari Abi Sa'id, iaitu Sa'ad bin Malik Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki dari golongan umat sebelummu, wahai para sahabat, sebelum kamu lagi. Itu saya kata tadi, once upon a time, telah membunuh 99 nyawa. Kemudian ia menanyakan kepada orang yang dia cari, dia menanyakan ni, dia cari kepada orang yang paling alim dari penduduk bumi. Dia tanya, mana Tok Guru? Saya nak taubat ni. Dia tanya mana orang alim? Lalu ia ditunjukkan kepada seorang pendeta. Dekat perkataan pendeta itu, tarik sikit, letak nota. Ahli ibadat. Sebab hadis ni juga nak differentkan jawapan orang yang kuat ibadat saja tanpa ilmu dengan jawapan orang yang ada ilmu. Jadi yang pertama ni ahli ibadat. Ahli ibadat. Lalu ia ditunjukkan kepada seorang pendeta. Pendeta dengan makna ahli ibadat. Ia pun mendatanginya dan berkata bahawa sesungguhnya aku telah membunuh 99 manusia. Apakah masih diterima untuk bertaubat? Pendeta itu menjawab, tidak. Maka segera dibunuh pendeta itu sehingga genap 100 orang yang dibunuhnya. Bahaya juga jawab tanpa ilmu ni. Nyawa pun terancam. Fatwa pun sesat. Ini bahaya. 100 orang. Kemudian ia mencari orang alim lainnya dan ketika ditunjukkan ia mengatakan bahawa sekarang ni cari orang alim. Dia jumpa orang alim, orang ada ilmu. Bila dia jumpa, dia kata apa? Sesungguhnya saya telah membunuh 100 orang. 100 pula tak ada 99. Apakah masih ada jalan untuk bertaubat? Orang alim itu menjawab, ya, masih ada. Siapa yang dapat menghalang-halangi antara dirimu dengan taubat itu? Boleh. Tengok orang alim jawab dengan ilmu. Boleh. Pergilah engkau ke dusun begini-begini. Dia terjemah sini dusun. Siapa ada terjemahan lain? Dia sebut dusun. Dia sebenarnya ke negeri, ke kampung, ke tempat. Intalik ila ardi kada kada. A new location. Kak Mardiah. Daerah. Sebab kalau kita baca terjemahan ni, kita akan baca, orang alim tu jawab, pergilah engkau ke dusun begini-begini. Nanti kita ingat nak taubat kena masuk kebun pula. Ni bukan cerita kebun ni. Kak Maziah Yusof dalam cetakan dia tulis daerah. Kak Noriza negeri. Cuba tulis dekat perkataan dusun tu. Daerah. Dekat dusun, negeri. Bahaya kalau baca ni, kalau nak bertaubat kena masuk dalam dusun. Dusun durian ke rambutan? Ustaz, minta maaf. Saya baru beli buku. Ya. Jadi saya cari tak jumpa yang mana. Saya dapat yang ini. Betul Okey, ke? page 24.
Puan Jun, buka muka surat Saya. 24. Okey. Betul ni bukunya Ustaz. Saya sampai ada 2 buku. Saya salah buku Ustaz. Betul, betul. Okey. Guna yang biru tu. Okey. 24 Okey. ya. 24, cuba tengok baris kedua. Pergilah engkau ke dusun begini-begini. Ya, terima kasih. Perkataan dusun tu, tarik sikit nota ke tepi, daerah, negeri, tempat. Jangan kita ingat nak bertaubat kena pergi ke dusun. Kita kat Nuriah kitab saya kitab lama ke suatu tempat ya. Satu tempat itu lebih tepat. Tempat ataupun daerah ataupun negeri boleh. The point is kamu nak berubah, kamu kena cari environment baru. Kena cari kawan baru. Kena cari persekitaran baru. Tak boleh duduk dalam circle. Bahasa sekarang circle. A new circle. You nak bisnes, you kena berada di kalangan orang yang buat sale 1 million a month. Kena duduk dalam circle macam ni. Kita sekarang duduk dalam circle orang yang suka menuntut ilmu. Environment. Jadi guide berkait dengan orang yang nak bertaubat. Siapa-siapa yang nak bertaubat, kalau ada yang sedang menonton ini nak berubah, nak baiki diri, kena cari environment, kena cari kawan-kawan baru, kena cari persekitaran baru. Okey. Jadi nasihat orang alim tadi, pergilah engkau ke tempat daerah begini-begini sebab di situ ada beberapa kumpulan manusia taat kepada Allah, maka berbuatlah sebagaimana perbuatan mereka dan janganlah engkau kembali ke negerimu kerana ia tempat yang buruk. Ini memberi isyarat pada kita. Kita ada kawan-kawan lara. Nak berhenti rokok tapi duduk lepak dengan kaki rokok lagi. Kadang-kadang yang isap rokok terperli. Kau berhenti rokok 2 minggu je. Kadang-kadang dia bagi infak. Dia infak rokok percuma kepada kawan yang nak berhenti rokok. Kuat infak. Hadis ni nak beritahu bahawa kalau kamu nak bertaubat, kamu duduk selama ni ngegeng-geng beli nombor ekor, geng-geng berjudi, kamu kena lari dari circle tersebut. Pindah. Ustaz kena pindah Ustaz. Kalau tempat kerja kawan duduk sama-sama yang bekerja dengan grup yang kaki rasuah je. Kaki tipu orang. Nak bertaubat, Ustaz takkan saya nak berhenti kerja Ustaz. Paling kurang jangan duduk bersama orang-orang macam ni. Paling kurang. Kalau boleh cari kerja lain, sebab kalau kerja ni menjuruskan kita kepada maksiat, cari kerja lain, insya-Allah ada barakah. Tapi Ustaz, kalau nak berhenti sekarang berat Ustaz, saya kena stay. Jauhi orang-orang yang dorong kita kepada maksiat tersebut. Okey. Jadi bila tengok orang alim, sebab tu kita nak berubah, nak baiki diri, bukan sekadar nampak orang tu lebay, dia ni kuat ibadah, nampak macam baik, tapi bukan orang alim. Itu makna kita tersilap minta nasihat. Carilah tok-tok guru, carilah orang yang menasihati berdasarkan ilmu untuk kepentingan hidayah, bukan untuk kepentingan diri dia. Jadi nak bertaubat kena ada bimbingan ilmu. Ini tok guru ni, satu dia beri harapan kamu masih boleh bertaubat. Yang kedua dia guide, kamu kena pergi ke negeri ni. Ada orang baik kat sana, join mereka. Jangan balik kat kawan-kawan lama kamu. Tengok orang alim jawab. Orang itu terus pergi sehingga ketika dia telah sampai separuh perjalanan, tiba-tiba ia meninggal. Maka bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat seksa. Malaikat rahmat berkata, orang ini bertengkar ni bukan macam kita bergaduh, malaikat bergaduh tarik rambut, itu kita bergaduh. Malaikat dia tak bergaduh macam kita bergaduh. Bertengkar ini dengan makna malaikat ni kata begini, malaikat ni kata begini. Itu maksudnya. Cuma dia terjemah sini bertengkar, bukan bertengkar bergaduh. Malaikat rahmat berkata, orang ini telah datang untuk bertaubat
sambil menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat rahmat, dia ni sungguh, dia ni nak taubat, dia dah datang. Sungguhnya tanda dia nak bertaubat. Tiap-tiap petang Khamis dia datang kuliah, dengar kuliah, dia hadir majlis ilmu. Malaikat rahmat kata, tak, dia on je link tu. Dia tutup kamera, dia tengok drama. Dah lah, ini contoh lah. Jadi malaikat rahmat azab kata tidak, dia tak buat apa-apa pun lagi. Dia dalam perjalanan, dia tak sampai lagi ke tempat yang dia tuju itu. Maka datanglah seorang malaikat berupa manusia yang dijadikan sebagai pengadil, menjadi hakim di antara malaikat yang berselisih tadi. Ini menunjukkan bahawa Allah memuliakan manusia. Allah memuliakan manusia sehingga malaikat yang jadi pengadil pun appear dalam rupa manusia. Ini kemuliaan manusia. Berdosa ustaz bu, sangka astagfirullah. Dah bagi contoh je tadi. Tidak ustaz, kami fokus sambil ambil nota. Ya saya dah insaf dah. Allah akbar. Ya. Okey. Alhamdulillah. Jadi tengok bagaimana Allah Taala memuliakan manusia. Sehingga malaikat yang menjadi referee, yang menjadi hakim di antara dua-dua malaikat tadi, Allah utus dalam rupa manusia. Lalu dia pun suruh ukur lah. Kita dah sebut tadi bahawa disuruh malaikat yang ketiga itu kata, okey ukur. Sekarang ukur jarak daripada tempat asal dengan tempat yang dituju. Lalu oleh kerana bersungguhnya lelaki tadi untuk bertaubat, Allah Subhanahu wa taala tahu niat dia. Allah tahu willing dia. Allah tahu dia telah proof, dia telah buktikan kesungguhan dia dengan dia dah packing barang, dah bergerak menuju. Allah Taala tahu. Ini dalil juga pada siapa yang ingin bertaubat, jangan tangguh. Jangan bertangguh untuk bertaubat. Jangan tangguh. Kita tahu rumah yang kita duduk sekarang 20 tahun dah kita beli dengan cara riba. Kita pun faham Allah melaknat orang yang terlibat dengan riba. Maka kita takut. Kita ingin bertaubat. Kita sedang buat urusan dengan bank. Kita jumpa lawyer, kita cek duit kita nak refinance supaya jadi Islami. Kemudian kita tengok pula, Allah, rugi 70,000 aku kalau refinance ni. Pindah pada cara Islami. Tapi aku nak keluar daripada sistem riba ni. Pak, kita meninggal masa tengah buat urusan. Allah ambil nyawa di tengah jalan itu. Moga-moga Allah tahu kesungguhan kita untuk bertaubat. Allah tahu bahawa kita telah take action. Ada orang dia tahu juga, rumah dia terlibat dengan riba, tapi kalau refinance tukar pada yang Islami, Allah, rugi 70,000. Duit dalam akaun 500,000. Clear lah 70,000 ini supaya kita boleh keluar daripada kemurkaan Allah. Jadi kita buktikan kita bersungguh. Saya buat contoh tu lah. Takkan saya nak buat contoh dalam grup kita ni bunuh orang. Sebab dalam ni memang tak ada yang bunuh orang. Kan? Tadi memang tak ada angkat tangan. Ada siapa ni yang biasa bunuh orang? Cuba angkat tangan sekali. Raise your hand please. Tak ada Ustaz. Ada tak yang bunuh orang? Tak ada. Tak ada. Kok ada yang pernah bertugas di Afghanistan ke perang kata Rusia dulu? Tak ada. Okey. Maka saya buat contoh rumah terlibat dengan riba, tak tutup aurat, tinggal salat. Kalau kita betul-betul nak bertaubat, apabila aku nak dedah aurat? Oh, sekarang kononnya banggalah. Upload gambar kat Instagram, ramai orang like. Bangga bila aku nak bertaubat. Teruskan. Kalau bertaubat, tutup aurat. Kita segera dalam proses. Saya Ustaz nak jadi baik. Dalam proses lah ni Ustaz. Buktikan. Sebagaimana pemuda ini. Dia packing barang, dia buktikan dia terus bergerak. Dia meninggal ketika itu, Allah dah tolong dah dia. Suruh bumi jadi pendek dengan tempat yang dia nak tuju, yang menyebabkan akhirnya dia ke syurga. Sebab apa Allah suruh bumi jadi pendek?
Sebab Allah tahu dia bersungguh nak bertaubat. Sebab Allah tahu dia telah take action, dia telah bertindak untuk proof dia punya niat untuk bertaubat itu. Malaikat itu mengukur, kemudian didapatinya bahawa orang tersebut adalah lebih dekat kepada dusun yang dikehendaki. Dusun lagi sini. Kat dusun tu tulis tempat lah, tempat, lokasi, bumi. Ayah juga ni kalau baca dusun ni, nak bertaubat kena masuk dusun. Lokasi. Lokasi tempat. Oleh sebab itu, maka ia dijemput oleh malaikat rahmat. Dalam riwayat lain yang sahih pula, disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala lalu memerintahkan kepada dusun lagi. Buat main dusun gini, tempat bumi lah, bumi. Tempat asalnya supaya engkau menjauh, dan dusun yang ini bumi, tempat yang hendak dituju supaya engkau mendekat. Maksudnya supaya tanah asalnya itu memanjang, tanah asal, jarak asal, sehingga kalau diukur akan menjadi jauh, sedangkan tanah yang dituju itu menyusut sehingga kalau diukur menjadi lebih dekat. Kemudian firman Allah, firman-Nya, ukurlah antara keduanya. Malaikat-malaikat itu mendapati bahawa kepada dusun, pada tanah, lokasi yang dituju adalah lebih dekat sejengkal sahaja jaraknya, maka orang itu pun diampunkan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbi, dia dibawa ke syurga kerana niatnya yang bersungguh, dan dia telah proof, dia telah buktikan niatnya. Wallahu a'lam. Cepat pula masa petang ni. Kejar saya salah. Betul 6.30? Dah 6.30 dah kita. Dah 6.30 dah. Ya Ustaz, tak salah. Ya Allah. Macam rasa baru mula lah Ustaz. Ya Allah, masa cepatnya berlalu. Sebab cerita sedap. Sebab cerita sedap. Tapi hari yang selepas ni, kisah taubat Ka'ab bin Malik. Oh, lagi seronok kita baca. Yang selepas ni, hadis ke-9, kisah taubat seorang sahabat tapi di zaman Rasulullah pula. Yang dia diambil tindakan disiplin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah untuk hadis yang ke-9 ini kita akan sambung dalam kuliah akan datanglah. Sebagai kesimpulan daripada hadis ke-8 yang kita baca pada hari ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, sentiasa terbuka pintu taubat lelaki ni. Betul, panjang hadis yang ke-9. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang. Kisahnya seronok. Cuma saya nak beritahu satu perkara, siapa yang masuk minggu depan di tengah-tengah kisah, mungkin dia akan miss. Sebab minggu depan kita akan baca satu saja hadis. Minggu depan kita akan baca satu saja hadis. InsyaAllah, tanpa tak ada arah melintang, Allah Ta'ala permudahkan 5 suku kita akan mula. Kisahnya dia akan bersambung. Jadi kalau tengok drama, tengok movie tu, tengok tengah-tengah macam tak best, tak tahu asal cerita. Kita cuba masuk awal sikit minggu hadapan supaya kita tahu asal kisah Ka'ab bin Malik. Taubat Ka'ab bin Malik yang begitu menarik kisahnya yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk petang ini saya rasa sekadar inilah dulu. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Boleh InsyaAllah. Saya sebagaimana biasalah saya nak